Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton channel Blue Moon Aquatic Farm. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa share, like dan juga subscribe. Okey. Pada hari ini kita akan bercerita mengenai BBS ataupun Baby Brine Shrimp. Baiklah, saya akan review satu produk yang saya baru je guna, tetapi alhamdulillah dia punya, bagi saya lah, pengalaman menggunakan Premium Plus Golden Dolphin ni sangat berharga bagi saya, kerana alhamdulillah tetasan dia punya rate, hatching rate dia tu, kadar tetasan dia tu sangat tinggi dan produk ni tak mengecewakan lagi lah. Okey. Baiklah, jadi hari ini kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan, menetaskan BBS, berapa lama masa yang digunakan, apa bahan-bahan dia dan bagaimana cara penjimatan. Dan in case kalau ada masa-masa yang BBS kita terlebih tetas, tak ada masalah, BBS boleh tahan 3 hari. Kita tak perlu untuk tapis kesemuanya, kita tapis apa yang kita nak guna sahaja. Okey. Okey, baiklah. Ini adalah contoh, ini adalah produk dia, Premium Golden Dolphin yang saya gunalah, boleh dapatkan di Shopee. Kalau berskala besar boleh beli satu tin terus. Harga dia dalam 220 satu tin, agak mahal lah. Tetapi bagi mereka yang mengambil kira kualiti dan mementingkan kualiti, boleh pakai produk ni dan insya-Allah tak akan kecewa. Okey. Tetapi untuk mereka yang ada skala kecil ataupun hanya breed 1 spawn 2 spawn, tak ada masalah, boleh beri yang repack edition lah, 15 gram, 20 gram, masih lagi murah. Okey. Okey, itu adalah produk dia. Jadi kita, yang ni yang saya dah buka lah, saya beli 2 tin, jadi saya dah buka dan nak habis dah. Okey, saya simpan macam ni je. Kita ada orang cakap kena simpan dalam peti ais kan, simpan dalam peti ais, tempat sejuk, tak perlu. Kita tutup, make sure di kedap udara. Saya simpan dekat suhu bilik macam ni je lah, dekat farm. Okey. Cuma saya tak jemur lah, jangan jemur benda ni. Lepas tu saya pakai ini sauk BBS ni, dah rasanya dah dekat 2 tahun lah kot. Dia asalnya 2 lapis, tapi saya tak pakai tapis yang pertama tu sebab bagi saya dia macam agak leceh sikit, dia pun dah berlubang sikit dah. Okey. Saya pakai tapis ni, penapis, orang kabar penapis dari China tak silap harga mahal juga lah, 50 lebih ke tak silap. Tak tahulah, sekarang saya tak tahu harga dia berapa. Boleh google lah, dekat Shopee pun boleh. Okey, ada banyak lagi penapis-penapis BBS lain, jadi memang kena ada penapis satu lah untuk kita tapis. Okey. Okey, jadi macam semalam kita dah tetaskan BBS ni. Okey, pertama sekali kita kena ada ni lah, water pump ni. Boleh beli jenama murah macam jenama Sobo so benda ni kena run 24 hours lah. Kita dah tetaskan dia. Semalam ni Ipan buat apa Ipan? BBS buat apa semalam? 9 pagi. 9 pagi jadinya bila berdasarkan pengalaman saya, sebelum 24 jam pun dia dah menetas lah. So sekarang ni kita dah boleh tuai dah sebenarnya. Okey, sebab sekarang baru pukul 9. Tapi sebenarnya saya pernah tetas lagi awal lah, macam dalam 17 jam, 18 jam dia dah menetas lah. Okey, so kita matikan switch dia. Cara dia, okey, bila kita matikan switch BBS ni, dia akan ni lah, telur dia akan naik ke atas. Maksud bila telur naik ke atas tu, maksudnya telur tu dah menetas lah. Telur dah naik ke atas lah, so part ni akan dilajukan. Okey, bila kita dah biar lebih kurang dalam seminit macam tu, telur ni semua dah naik ke atas. Okey, boleh nampak ni telur dia dah naik ke atas. Kita pun cabut ni. Okey, untuk orang yang macam tak ada masa nak tetaskan setiap hari, dia tak perlu tapis semua. Okey, dia buat dalam skala yang banyak. So dia tapis mana dia nak pakai je lah. Okey, contoh macam ni kita akan tapis. Okey, katakanlah cukup. Dia nak pakai banyak ni je, so dia boleh bubble balik. Okey, dia simpan kat sini, dia pasang balik. Jadi esok dia terus guna je. Benda ni boleh tahan dalam 3 hari macam tu. BBS tu still akan hidup, dengan syarat bubble ni kena on lah. Tapi macam saya,
kita fry kita banyak, jadi kita akan tapis semualah, setiap hari kena buat. Okey. Okey, lagi satu, macam kalau korang perasan dekat sini kan, saya pakai besi tapi dia dah berkarat tau. Salah satu kuncinya sebab air garam lah. BBS ni bila dia bubble tu, percikan-percikan air tu, dia akan menyebabkan besi ni karat. Ini macam saya dah terbuat lah. Jadi macam sesiapa yang baru nak buat tempat-tempat BBS tu, boleh guna kawasan-kawasan yang anti karat lah, macam pakai kayu ke, okay? Ataupun bercat ke. So keadaan tu akan nampak lebih cantik lah. Macam ni sangat menjengkelkan. Okey, bila agak-agak macam telur tu dah nak turun kan, saya akan alihkan lah benda ni. So saya akan dapat BBS sahaja. Okey. BBS ni sebenarnya tak perlu nak basuh-basuh bila-bila beria pun. Okey. Sebab even air yang kita pakai untuk ikan pun kita dah bubur garam. Okey. Jadinya benda ni memang tahan je lah garam tu. So kita sediakan satu air yang telah dinyah klorin lah. Make sure air dah tak ada klorin. So kita bubuh je BBS tadi. Okay. So ni hasil dia lah. Okay. Kita nampak tetasan dia sangat tinggi penuh, ibarat 100% menetas, which is for me very nice lah. Dia sangat membantu untuk kita yang ada masalah tak ada moina ataupun tak ada makanan hidup. Jadi kita kena ada juga sumber makanan hidup yang boleh ditetaskan. Okey, macam kat sini moina payah nak dapat. Okey, macam kawasan certain kawasan macam yang ada sungai ataupun tali air, paya, sawah, ada kawasan secara alami ataupun secara semula jadi moina tu mudah bagi dia orang untuk dapat kutu air. Pagi-pagi dia orang dah pergi sauk dah. So dia orang bagi kutu air je dekat dia orang punya fry. Tapi macam sekarang ni kita ada juga, tapi kita masuk dalam loji lah. Buat masa sekarang ni macam loji kita ada masalah, air dia tak begitu cantik. Jadi moina tu tak naik, tak ada moina. Jadi saya terpaksa lah menggunakan BBS. Okey, dan saya recommend produk Golden Dolphin. Okey, sekarang untuk mengelakkan kita terlupa lah, sebelum kita bagi makan dekat fry ni, kita buat terus untuk hari esok pula. Okey, cara dia ni akan basah sikit kat sini. Saya akan basuh dulu. Okey, macam ni kan. Ni banyak kulit-kulit telur ni, kita buka ni, kita basuh dulu. Okey, kita basuh dulu biar dia bersih, tak ada dah kulit telur kat situ. Kita sangkut sini dulu. Okey, ini pun kita ni lah, kita basuh dulu. Okay. Cara basuh ni ikutlah apa-apa cara yang memudahkan lah. Macam saya belakang tu, sebelah tu memang longkang, jadi saya curah je kat situ. So kita pasang balik sobor ni, pasang balik water pump ni, kita bubuh air. Mudah sangat buat BBS ni, sangat mudah. So ni garam lah. Garam tak kisah, pakai garam biru boleh, garam kasar biasa. Saya pakai garam kasar biasa saja. Kita ambil dalam satu sudu ni pun sudu dah berkarat, which is tak bagus lah. Boleh pakai sudu plastik tapi bagi saya benda tu tak mendatangkan apa-apa kemudaratan pun. Okay. Masukkan garam satu sudu. Lepas tu kita akan ambil BBS lah. Jadi saya penggunaan saya lebih kurang banyak ni lah. Okay. Banyak mana kita nak guna tu terpulang kepada jumlah fry yang kita breed. Okay. Jangan terlebih. Okay. Kita buat terus je BBS ni. Kita kacau-kacau lah sikit. Okay. Dah siap BBS masak kari. No. So siap lah BBS ni. So tak perlu kacau, dia biar je. Hari esok pukul 9 lewat sikit pun tak apa, boleh tetaskan BBS seperti biasa.
Jadi saya nak tunjuk bagaimana cara pula kita nak bagi BBS ni kepada fry. Okey, fry ni disebabkan jenama ni adalah jenama small roe. Jadi dia boleh diberi seawal usia 4 hari, 5 hari dah boleh bagi makan. Dia sangat halus. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita nak bagi makan fry. Macam fry ni dia menetas 1 hari bulan 6 dan sekarang ni adalah 20 hari bulan. Dalam 20 hari dah lah, dekat 3 minggu kita masih bagi BBS lagi sebab kita belum ada makanan lain lah. Tapi kat sini kita dah boleh ajar pelet halus, dah boleh ajar kalau ada moina boleh bagi dah, kutu air lah dah boleh start bagi. Okay. Cara dia boleh pakai dropper ni, macam saya pakai yang besar lah tapi saya sedut sikit je. Kalau ada dropper yang kecil pun boleh lah. Okay. Pakai dropper mudah lah, sukatan. So kita sedut ni, kita bagi dia makan sikit-sikit gitu je. Okey, lagi satu, BBS ni dia tak boleh bagi terlalu banyak. Bila kita bagi BBS terlalu banyak kepada fry dan fry tu tak makan, BBS ni tak tahan lama. Jadinya dia akan mati. Dia akan mendap. So bila benda hidup ni mati, biasalah dia akan keluar gas beracun dan sebagainya, amonia dan sebagainya, dan dia akan menyebabkan air tu beracun dan akan menyebabkan kematian sendirilah. Dan akan ada fry akan terperangkap dalam tu. So kalau ada dropper pun boleh sedut mana-mana BBS yang tak habis. Tapi saya tak galakkan bagi secara berlebihan lah. Bagi sekadar yang kita anggap macam satu fry tu akan makan 2 ekor 3 ekor macam tu je. Nak lagi bagus bagi pagi sekali, petang sekali. Kalau macam saya macam terlalu sibuk, jadi saya bagi sekali je lah, pagi sekali je bagi. Okey. Yang baru tahu pasal ni, semoga ilmu ni bermanfaat dan boleh dikongsi bersama orang lain. Dan sesiapa yang masih mencari lagi nak breed tapi tak tahu nak bagi makan apa, boleh pakai BBS lah. Dan dia air tu lebih cantik. Saya tak recommend pakai awal-awal lah, umur 4-5 hari dah bagi pellet ataupun kuning telur, sebab penjagaan air tu lebih rumit lah. Dan kita kena tahu yang fry ni dia makan benda yang bergerak. Benda yang bergerak dia akan kejar, dia akan makan. Jadinya BBS adalah salah satu pilihan yang terbaik. Jadi selamat mencuba, selamat beramal. Assalamualaikum.